Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ketua-ketua biro dan ahli pengurusan dan teknologi pejabat kerana sudi meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaklumkan bahawa mesyuarat yang diadakan pada hari ini bakal menjadi mesyuarat terakhir sebelum kita melaksanakan program kita pada minggu hadapan. Jadi, saya berharap agar setiap ketua-ketua biro dapat memberikan perkembangan mengenai program Hari Keluarga Omeg kita yang akan dilaksanakan pada 19 Julai 2020 pada hari Ahad. Sebarang masalah atau kekangan yang dihadapi, saya harap dapat disuarakan pada hari ini agar tiada masalah semasa program ini dijalankan. Sepanjang mesyuarat ini dijalankan, jika terdapat cadangan penambahbaikan bagi program Hari Keluarga Omeg ini, saya harap kamu semua dapat kongsikan bersama kerana hari ini adalah mesyuarat terakhir untuk kita. Baiklah, dalam masa yang sama juga, saya berharap agar program yang dianjurkan ini mendapat sambutan yang meriah. Saya juga berharap agar setiap daripada kita dapat belajar sesuatu dalam proses kita menyedia dan menjalankan peranan masing-masing. Di samping itu, jika ada di antara ketua biro yang belum mendapatkan wang untuk membeli segala keperluan dalam penyediaan program tersebut, hendaklah rujuk kepada ketua biro kewangan selepas mesyuarat ini ditamatkan. Berkenaan dengan permohonan untuk menjalankan aktiviti, alhamdulillah telah diluluskan. Jadi tiada masalah untuk kita meneruskan aktiviti kita. Tanpa membuang masa, saya ingin mendengar dahulu perkembangan terkini daripada Ketua Biro Pendaftaran, Aktiviti dan seterusnya. Saya Nur Azimah binti Aziz selaku Ketua Biro Pendaftaran akan menerangkan tentang tata cara pendaftaran pada hari aktiviti ini berlangsung. Sebelum itu, saya ingin memaklumkan bahawa saya telah mendapatkan senarai nama siswa dan siswi SEM 5 daripada pihak Hal Ehwal Pelajar HEP. Seperti yang kita sedia maklum, tujuan pendaftaran ini adalah bagi memastikan bahawa pelajar SEM 5 menyertai aktiviti ini. Hal ini kerana aktiviti ini merupakan aktiviti yang wajib dihadiri oleh mereka kecuali mereka mempunyai kecemasan, masalah keluarga, masalah kesihatan atau lain-lain alasan yang munasabah. Jika ada pelajar yang tidak mampu menghadirkan diri tanpa alasan yang kukuh, mereka akan dikenakan tindakan yang sewajarnya. Dengan ini, saya akan menerangkan tentang tata cara pendaftaran pada hari tersebut. Bagi mempercepatkan lagi proses pendaftaran, saya telah menyediakan kod imbas atau dikenali sebagai QR Code yang akan ditampal pada pintu masuk dewan. Mereka akan beratur seawal 7.45 pagi bagi mengimbas kod tersebut menggunakan telefon pintar mereka. Setelah mereka selesai mengimbas, mereka akan dibenarkan masuk dan mereka perlu mengisi maklumat peribadi diri seperti nama, nombor kad matrik, kelas dan sebagainya. Bagi pelajar yang tidak boleh mengimbas kod tersebut kerana tidak semua telefon pintar mampu mengimbasnya, mereka perlu menggunakan cara manual iaitu dengan menandatangan di kertas senarai nama yang telah kami sediakan. Mereka akan beratur di kawasan luar dewan yang disediakan meja oleh wakil yang akan mengawal. Tambahan lagi, pelajar siswa dan siswi akan diasingkan supaya mereka tidak perlu bersesak atau berlanggar di antara satu sama lain. Maksudnya di sini mereka akan masuk melalui dua pintu iaitu pintu pertama untuk siswa dan pintu kedua untuk siswi. Dengan ini, 5 orang sukarelawan daripada pasukan saya akan menguruskan pendaftaran ini dan membantu pelajar yang mengalami masalah. Seorang daripada wakil saya akan mengawasi 2 buah kelas kerana SEM 5 mempunyai 10 kelas seramai 300 orang. Sesi pendaftaran ini dijangka tamat pada jam 8.15 pagi. Tetapi jika pelajar mematuhi masa yang ditetapkan,
kita mampu untuk menyelesaikan sesi pendaftaran ini lebih awal daripada yang dijangka. Selain itu, berkenaan tanda nama bagi semua biro, wakil, ahli jawatan kuasa dan juga sukarelawan keselamatan akan saya sediakan bagi memudahkan para pelajar untuk meminta bantuan. Hal ini juga akan memudahkan pasukan lain untuk mengenali antara satu sama lain, kerana seperti yang kita sedia maklum, terdapat ramai pasukan di bawah biro-biro yang lain. Jadi pasti ramai ahli jawatan kuasa yang akan ada pada hari tersebut. Bagi pendaftaran pada sesi malam pula, pelajar akan menggunakan cara yang sama untuk mendaftarkan diri mereka. Kehadiran pada waktu malam juga adalah wajib bagi semua pelajar kecuali jika ada alasan yang kukuh. Jadi, ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya Nasrin Hasika Binti Muhammad Nizam sebagai Biro Sukan dan Aktiviti yang telah merancang beberapa aktiviti yang akan dijalankan semasa program Hari Keluarga OMEK. Bagi menghasilkan satu platform kerjasama dan hibah antara warga OMEK, antara pengisian dalam program ini ialah meliputi aspek ceramah kekeluargaan dan aktiviti sukaneka yang akan dijalankan dengan lebih meriah, dan semoga aktiviti ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektifnya. Sempena program Hari Keluarga OMEK ini, aktiviti sukan akan dijalankan di Padang Rugby UiTM Lendu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perjalanan aktiviti semasa hari tersebut. Pada jam 9 pagi, setelah para pelajar dan para hadirin selesai mengambil sarapan pagi, saya akan meneruskan dengan aktiviti senam aerobik dan sukaneka di Padang Rugby UiTM. Bagi peraturan setiap permainan, saya akan terangkan satu persatu sebelum acara dimulakan. Pertama sekali, kesemua pelajar akan dibahagi menjadi 6 kumpulan yang terdiri daripada 50 orang pelajar. Kemudian, setiap kumpulan tersebut akan dibahagikan ke dalam 5 kumpulan yang terdiri daripada 10 orang pelajar untuk mewakili setiap permainan yang diadakan untuk wakil setiap kumpulan. Dengan ini, saya berharap mereka dapat membentuk ahli pasukan yang saling menyokong antara satu sama lain semasa permainan berlangsung. Kemudian, pada jam 12 tengah hari, setelah tamat acara sukaneka, aktiviti gotong royong pula akan diadakan dan kesemua pelajar akan diminta untuk membantu membersihkan kawasan padang tersebut. Aktiviti ini akan tamat pada jam 12.30 petang. Setelah selesai makan tengah hari, semua pelajar akan bergerak secara bergilir-gilir untuk menunaikan solat fardu Zuhur di surau Dewan Tamim Sari. Pada jam 2.30 petang, semua pelajar akan masuk semula ke dalam Dewan untuk program ceramah kekeluargaan yang akan diketuai oleh Ustaz Hafizuddin bin Kamarul, iaitu penceramah jemputan daripada pensyarah UiTM Lendu itu sendiri. Program ceramah ini akan tamat pada jam 3.45 petang dan kesemua pelajar akan dibenarkan pulang ke bilik masing-masing untuk menunaikan solat asar dan membuat persediaan untuk menghadiri majlis makan malam di Dewan Tamim Sari pada jam 8 malam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikman Sarah binti Abdul Alif dan saya merupakan selaku Ketua Biro Makanan, dan saya ingin menjelaskan tentang menu makanan yang akan kami berikan kepada semua pelajar, sukarelawan, pensyarah dan ahli tetamu VIP. Yang pertama, saya telah membuat tempahan makanan di kafe nasi ayam berlauk yang terletak di dalam kampus UiTM Alor Gajah, dan mereka telah bersetuju untuk menghantar makanan ke Dewan Tamim Sari mengikut jadual waktu yang telah kami bincangkan. Seterusnya, terdapat 20 orang sukarelawan, pensyarah seramai 20 orang dan ahli tetamu VVIP seramai 3 orang. Kami telah menempah makanan untuk seramai 342 orang yang bakal disajikan pada jamuan makan malam. Pada jam 8.30 pagi,
semua pelajar akan dibekalkan roti dan air mineral sebagai alas perut sebelum memulakan acara senam aerobik. Pada jam 1 tengah hari, sebanyak 320 makanan yang akan disediakan bagi pelajar dan sukarelawan yang terlibat. Mereka tidak perlu pergi ke kafe kerana mereka akan beratur mengikut giliran untuk mengambil makanan. Hidangan yang akan kami sajikan pada waktu tengah hari adalah nasi berlauk iaitu kari ayam dan air sirap. Pada jam 9 malam, semua pelajar akan bersedia untuk mengambil makanan, manakala para tetamu VVIP dan pensyarah akan duduk di ruang meja yang telah kami sediakan. Makanan yang akan kami sajikan pada waktu malam adalah ayam masak merah, kuih muih, sayur campur, buahan dan air sirap. Anggaran wang yang kami peruntukkan adalah sebanyak RM4,120 untuk tempahan makanan pada waktu pagi, tengah hari dan waktu malam. Dan saya ingin meminta wang tambahan daripada Biro Wang Kewangan untuk membeli 5 buah kotak air mineral. Itu sahaja dari saya, Biro Makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Zulkifli sebagai Biro Protokol ingin memaklumkan tentang perkara yang saya telah laksanakan untuk mesyuarat ini. Saya bertanggungjawab untuk memastikan majlis makan malam pada hari keluarga OMAC berjalan dengan lancar. Lokasi yang dipilih untuk majlis makan malam tersebut adalah di Dewan Tameng Sari. Dewan akan mula dihias dan dikemas setelah selesai daripada ceramah Ustaz Hafizuddin bin Kamarul. Meja dan kursi akan mula dibawa masuk dan disusun terlebih dahulu. Pemeriksaan pembesar suara dan mikrofon telah dilakukan beberapa kali bagi memastikan para peserta dapat melakukan persembahan dengan lancar. Pembelian hadiah untuk para pemenang sukan nikah dan persembahan serta cenderamata untuk para tetamu VIP telah selesai dilakukan. Tema bagi majlis makan malam tersebut adalah King and Queen for the Night. Para tetamu VIP yang bakal saya jemput adalah rektor kita sendiri, iaitu Yang Bahagia Profesor Dr. Abdul Halim Muhammad Noor. Selain itu, saya juga menjemput koordinator fakulti dan penyelaras program bagi pengurusan dan teknologi pejabat, iaitu Dr. Rizwan bin Abu Karim bagi koordinator fakulti, dan Puan Wan Aisyah Amni binti Wan Muhammad Safruddin sebagai penyelaras program. Surat undangan telah diberikan kepada para tetamu VIP dan juga para pensyarah yang lain bagi memuliakan majlis makan malam tersebut. Saya juga telah menjemput kawan saya iaitu Akmal Daniel bin Abdul Rashid dari kelas MBA 118 2G sebagai pengacara majlis untuk makan malam tersebut. Tentatif bagi program tersebut akan dimulakan dengan bacaan doa daripada Ahmad Zaki bin Wahab dari kelas MBA 118-2N. Setelah bacaan doa, majlis akan diteruskan dengan ucapan daripada rektor sekaligus merasmikan hari keluarga OMAC. Tetamu VVIP, pensyarah dan juga para pelajar mula menjamu selera selepas ucapan perasmian daripada rektor. Para peserta daripada setiap kelas diminta melakukan persembahan tarian dan nyanyian sepanjang majlis makan malam berlangsung secara bergila-gila. Setelah selesai persembahan tarian dan juga nyanyian, pemberian hadiah diberikan kepada para pemenang sukan nikah dan persembahan sekaligus cenderamata kepada para tetamu VVIP. Majlis berakhir dengan bacaan doa penutup daripada Ahmad Zaki bin Wahab dan para pelajar dibenarkan untuk pulang ke kolej kediaman masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya, Nur Anis Ain Syamila binti Muhammad Nasir, sebagai Ketua Biro Keselamatan, ingin menerangkan tugas yang bakal kami laksanakan semasa program ini berjalan. Bagi persediaan keselamatan, saya telah meminta bantuan pelajar Bulan Sabit Merah untuk menjadi sukarelawan untuk program ini nanti. Setakat ini, seramai 7 orang pelajar telah mendaftar untuk menjadi sukarelawan. Sebagai tambahan, sebelum program bermula, saya sebagai Ketua Biro Keselamatan
akan memberi beberapa taklimat kecemasan yang lengkap dan diletakkan di urus setia. Selain itu, pasukan Biro Keselamatan telah menyediakan beberapa peti kecemasan untuk kegunaan kami nanti sekiranya ada kemalangan kecil yang berlaku. Peti keselamatan tersebut akan sentiasa kami bawa bersama sebagai langkah persediaan awal bagi mengelakkan kecederaan yang dialami menjadi semakin serius. Sebagai alternatif lain pula, pihak kami telah mengedarkan satu surat pengesahan kepada pelajar-pelajar yang akan menyertai program ini nanti. Surat pengesahan ini mengandungi beberapa perkara seperti alahan yang dialami oleh pelajar sekiranya ada dan penyakit kronik yang menyebabkan mereka tidak dapat turut serta dalam aktiviti. Bagi menguasai perjalanan pelajar, kami akan memantau pergerakan mereka di setiap jalan dan melaporkan kegiatan sukarelawan bagi makluman jawatan kuasa. Sebagai tambahan, pasukan keselamatan juga turut menyediakan ambulans dan pasukan paramedik sekiranya berlaku kecederaan yang serius. Sebagai langkah keselamatan, beberapa peraturan telah ditetapkan sepanjang program ini berlangsung dan pelajar akan dikenakan tindakan sekiranya gagal mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Kami turut menyediakan polisi, manual dan tata cara tindakan berkaitan keselamatan sepanjang program berlangsung. Bagi memudahkan pelajar untuk mengenali pasukan keselamatan, kami akan memakai topi khas sebagai tanda yang menunjukkan bahawa kami merupakan pasukan keselamatan yang bertugas dan pelajar yang mempunyai sebarang masalah dapat mengenal pasti kami dengan mudah. Saya, Adik Badawi Ahli sebagai Ketua Biro Fotografi akan menerangkan mengenai perkembangan serta cadangan tambahan yang diberikan oleh ahli-ahli saya yang lain. Baiklah, untuk yang pertama sekali adalah mengenai konsep tempat persediaan booth yang akan kita sediakan. Bagi mengelakkan kesesakan berlaku di dalam dewan, ahli-ahli saya yang lain telah bersetuju untuk meletakkan lokasi kedua-dua booth ini berdekatan dengan bahagian sesi pendaftaran. Bagi tema pula, kami akan menggunakan tema ala-ala klasik dan konsep satu booth satu tema. Hal ini bagi mewujudkan kelainan serta menarik minat para peserta yang lain. Okey, untuk booth yang pertama kami namakan ia sebagai Flower Market, iaitu lebih pada peserta perempuan, manakala untuk booth yang kedua digelar sebagai Get Lamp, iaitu terbuka untuk kesemua para peserta. Pemilihan tema klasik ini juga telah dipersetujui ramai oleh ahli-ahli saya yang lain. Hal ini kerana tema ini sangat sesuai untuk makan malam yang akan diadakan pada hari tersebut. Seterusnya adalah mengenai penyediaan barang, aksesori yang akan digunakan untuk hiasan booth nanti. Baiklah, untuk memaklumkan mengenai jumlah harga keseluruhan barang yang telah kami peruntukkan telah saya nyatakan di dalam kertas kerja yang diberikan kepada Biro Kewangan. Jadi tidak sepatutnya berlaku sebarang masalah di sini. Antara barang-barang yang diperlukan adalah seperti banner serta bunga-bunga yang akan dihiasi di pameran tersebut. Selain itu, tentatif untuk mewujudkan halaman serta hashtag khas di media sosial. Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana hashtag ini berfungsi untuk aktiviti nanti. Di dalam selitan majlis pembukaan nanti, para peserta akan diberikan penerangan mengenai penggunaan hashtag OMACD yang akan digunakan sepanjang majlis tersebut. Untuk tambahan, pertandingan gambar kelas kreatif yang akan dilangsungkan mempunyai kaitan dengan hashtag yang telah diciptakan. Setelah majlis berakhir, saya akan menyediakan laporan bergambar, iaitu gambar-gambar yang telah diambil akan disusun mengikut masa aktiviti yang dijalankan dan diserahkan kepada ketua projek. Dan setelah disemak, saya akan serahkan kepada Puan Zuraidah binti Sulaiman sebagai bukti pelaksanaan majlis ini berjalan dengan lancar. Untuk penyediaan laporan ini, akan saya sediakan
dalam bentuk hard copy bagi memudahkan Puan Zuraidah untuk melihat serta menyemak laporan tersebut. Bagi penghasilan video keseluruhan pula, ahli-ahli saya akan mengkombinasikan kesemua video bermula dari belakang takbir sehinggalah aktiviti yang dijalankan berakhir. Seperti yang telah diberitahu, video ini akan ditayangkan ketika majlis penutup itu berjalan. Okey, untuk yang akhir sekali adalah sesi ini seperti yang kita sedia maklum akan dibuat selepas majlis penutup tamat. Hal ini bagi memudahkan pergerakan serta menjimatkan masa yang kita peruntukkan, iaitu selama 30 minit paling maksimum. Untuk tambahan mengenai aksesori yang akan disediakan sebagai prop, baiklah, sekian itu sahaja daripada saya mengenai perkembangan dan mengenai aktiviti-aktiviti oleh ahli Biro Fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Adiba Natasha binti Azli, Ketua Biro Logistik, ingin menyatakan beberapa perkara, iaitu yang pertama mengenai permohonan penggunaan Dewan Tamim Sari dan beberapa peralatan yang lain seperti meja, kerusi dan pembesar suara telah pun diluluskan oleh pihak UiTM. Untuk makluman semua, meja dan kerusi akan dihantar pada hari Sabtu oleh pihak pengurusan UiTM dan akan dibantu oleh beberapa orang siswa untuk mengangkat dan menyusun alatan tersebut di bahagian belakang Dewan Tamim Sari. Namun, untuk peralatan sukan pula, saya terpaksa mengambil sendiri peralatan tersebut di unit sukan pada hari Jumaat setelah dipersetujui oleh semua pihak. Saya meneruskan dengan tema klasik sebagai tema majlis makan malam pada hari tersebut. Pihak Biro Fotografi akan menyediakan sudut khas untuk merakam gambar pada dua bahagian di dalam Dewan Tamim Sari. Hiasan ini akan dilakukan sebaik sahaja tamat majlis ceramah pada sesi petang tersebut. Hiasan ini memerlukan sebanyak RM200 untuk membeli hiasan yang bersesuaian dengan tema dan hampir 90% hiasan telah pun siap dibeli. Untuk proses penjimatan, kami bersetuju untuk menggunakan kain yang sedia ada dan sebulat suara ingin memilih warna putih, hitam dan kuning keemasan kerana warnanya yang sangat bersesuaian dengan tema klasik dan kelihatan lebih mewah serta eksklusif apabila digabungkan dengan lampu berwarna oranye. Namun, pemilihan lampu berwarna putih akan digunakan semasa persembahan dijalankan. Untuk majlis makan malam, kami akan menggunakan meja bulat di mana mampu menempatkan 8 hingga ke 10 orang pada satu meja. Oleh itu, kami telah menempah sebanyak 32 buah meja bulat dan 8 buah meja panjang, di mana 6 meja panjang tersebut akan digunakan untuk meletakkan makanan pelajar di bahagian kanan dan kiri, dan lebihan lagi 2 meja panjang akan diletakkan secara melintang di bahagian hadapan Dewan kerana di situ akan menempatkan 3 orang VVIP dan 2 orang pensyarah senior. Lebihan 18 pensyarah akan diletakkan seramai 6 orang pada satu meja bulat. Hadiah dan cenderamata pula telah dibeli dan dibungkus mengikut kategori yang disediakan. Hadiah ini akan disusun di bahagian tengah pentas untuk menaikkan lagi semangat pelajar untuk merebut tempat pertama ketika melibatkan diri pada acara sukan nikah
Sekian sahaja daripada saya, Biro Logistik, dan saya akan serahkan kepada Biro Keuangan. Terima kasih. Baiklah, saya Nasuha binti Sulaiman sebagai Ketua Biro Kewangan ingin menjelaskan tentang kos yang diperlukan untuk menjayakan program ini. Yang pertama tentang tempahan makanan. Tempahan makanan ini telah diselesaikan oleh pihak Biro Makanan dan kos yang diperlukan adalah sebanyak RM4,120. Kemudian tentang hiasan dewan. Hiasan dewan ini pula telah diselesaikan oleh Biro Logistik dan juga Biro Protokol, manakala bahagian sudut ambil gambar telah diselesaikan oleh Biro Fotografi. Pengurusan di dalam dewan memerlukan kos sebanyak RM550. Mengikut pengiraan saya, barang yang dibeli seperti kertas, pen dan juga tag nama untuk sukarelawan telah diambil kira. Tidak lupa juga tentang surat undangan yang telah dicetak dan diedarkan kepada pihak VVIP, pensyarah dan juga pelajar, dan kos yang diperlukan adalah sebanyak RM120. Biro Sukan juga telah memaklumkan kepada saya tentang pembelian barang sukan yang ingin digunakan pada hari kejadian dan mereka memerlukan kos sebanyak RM50. Biro Keselamatan juga telah memaklumkan kepada saya bahawa mereka memerlukan topi. Dan saya juga telah dimaklumkan bahawa topi itu ditaja sendiri oleh Ketua Biro Keselamatan. Mengikut pengiraan saya, jumlah kos yang diperlukan untuk menjayakan program ini adalah sebanyak RM4,918. Saya telah mengutip sebanyak RM10 bagi setiap seorang pelajar semester 5 dan kumpulan itu menjadikan wang sebanyak RM3,000. Manakala baki wang yang tidak mencukupi pula kami gunakan daripada tabung yang telah kami kumpul bermula daripada awal semester. Idea ini telah mendapat kata sepakat dan kata putus oleh semua pelajar, semua sukarelawan dan daripada kelas saya, dan kami bersetuju untuk menggunakan wang tersebut bagi menjayakan lagi program ini. Setelah mendengar kata Biro Makanan yang telah menyatakan bahawa mereka memerlukan lagi wang untuk membeli 5 buah kotak lagi air mineral, dan mengikut pengiraan saya, mereka memerlukan sebanyak RM78. Akhir kata daripada saya, wang dan kos yang mereka perlukan dan telah saya nyatakan tadi telah saya beri dan telah saya selesaikan sebelum mesyuarat ini. Tetapi untuk air kotak yang baru dimaklumkan oleh Ketua Biro Makanan, saya mohon bahawa pihak Biro Makanan akan berjumpa dengan saya selepas ini bagi mengambil wang untuk membeli air mineral yang telah diminta. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, daripada perbincangan kita pada hari ini, kesimpulan yang boleh dibuat adalah penyiapan dan kelengkapan sudah diuruskan dan nampaknya segala susun atur dan kerja sudah hampir selesai dilaksanakan. Jadi sebelum kita bersurai dan menutup mesyuarat kita, saya harap agar kita semua menjaga pemakanan, kesihatan diri dan keselamatan. Laksanakan tugas dan program kita dengan tenang dan tanpa tekanan. Terapkan nilai tolong-menolong dan bantu-membantu antara kita kepada yang memerlukan bantuan. Dan saya doakan agar program Hari Keluarga OMIK kita berjalan lancar dan mendapat sambutan yang meriah serta komentar positif daripada semua orang yang terlibat. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini sahaja. Akhir kata daripada saya ingin menyusun 10 jari dan memohon 1000 kemaafan seandainya ada salah dan silap daripada kecuaian diri saya ini. Selain itu, andai mulut saya
pernah melukakan hati-hati yang berada di sini. Saya mohon agar dapat dimaafkan. Sebelum saya menutup mesyuarat terakhir kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun 4 kerat. Hari berlalu menyemai cinta, menghiasi puitis sang punjangga. Andai takdir sudah tercipta, pasti akan bersua juga. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Biro Pendaftaran Makanan, Logistik, Fotografi, Protokol, Sukan, Kewangan dan Keselamatan serta semua ahli Office Management Club OMAC kerana sudi bekerja di bawah saya dan kerana anda semua telah memberikan komitmen yang terbaik sepanjang 7 minggu ini. Saya sudahi mesyuarat kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.